Sahabat Badar yang akan saya huraikan adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah Amir bin Abdullah dan nama bapanya adalah Abdullah bin Jarrah. Hazrat Abu Ubaidah lebih terkenal kerana nama panggilannya, sedangkan jalur keturunannya dihubungkan dengan datuknya Jarrah. Nama ibu beliau adalah Umaymah binti Ghanam dan beliau berasal dari keluarga Banu Haris bin Fihar dari suku Quraisy. Hazrat Abu Ubaidah digambarkan sebagai orang yang tinggi dan tampan, tinggi, ramping, kurus dan memiliki sedikit daging di wajahnya. Dua gigi depan beliau patah dalam pertempuran Uhud kerana beliau gunakan untuk mencabut rantai pada topi besi Nabi SAW yang tersangkut di pipi beliau. Janggut beliau tidak terlalu lebat dan beliau selalu menggunakan khizab, iaitu pewarna. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah telah berkahwin beberapa kali tetapi memiliki keturunan hanya dari dua isteri. Beliau memiliki dua anak lelaki, seorang bernama Yazid dan seorang lagi Umair. Hazrat Abu Ubaidah adalah salah satu dari 10 sahabat yang Rasulullah SAW berikan khabar gembira syurga selama hidup beliau, yang juga disebut sebagai Ashra Mubasyarah. Hazrat Abu Ubaidah dianggap di antara orang-orang Quraisy yang mulia dan berbudi pekerti yang berakhlak tinggi. Hazrat Abu Ubaidah masuk Islam melalui dakwah Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu itu umat Islam belum bermukim untuk berlindung di Darul Arkam. Peristiwa ini terjadi sebelum itu. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah orang ke-9 yang menerima Islam. Hazrat Anas radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, setiap umat memiliki seorang yang amin, orang yang terpercaya, dan amin orang yang terpercaya dalam umatku adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Menurut riwayat hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, orang-orang Najran, dan menurut riwayat Sahih Muslim, orang-orang Yaman datang menghadap Rasulullah SAW dan meminta beliau SAW untuk mengirim seseorang bersama mereka untuk mengajar mereka agama. Terdapat dalam satu riwayat bahawa mereka mengatakan, kirimkanlah bersama kami orang yang dapat dipercayai atau seorang yang amin. Atas permintaan mereka, Rasulullah SAW bersabda, saya pasti akan mengirim bersama anda sekalian orang yang dapat dipercayai yang akan menunaikan tanggungjawabnya. Atas hal ini, Rasulullah SAW memegang tangan Abu Ubaidah bin Jarrah dan bersabda, ini adalah amin. Ini adalah amin umat ini. Hazrat Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, betapa baiknya orang-orang ini, yakni Abu Bakar, Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah, Usaid bin Huzair, Hazrat Sabit bin Qais bin Syamas, Muaz bin Jabal dan Muaz bin Amr bin Jamu, yakni beliau SAW memuji beliau-beliau ini. Satu ketika beliau SAW menyebutkan dalam pertemuan mengenai orang-orang yang mana Hazrat Abu Hurairah memberikan contoh. Pada satu kesempatan, Hazrat Aisyah pernah ditanya jika Rasulullah SAW harus menetapkan pengganti setelah beliau, siapakah yang akan beliau pilih? Atas hal ini, Hazrat Aisyah berkata, Hazrat Abu Bakar. Orang-orang bertanya, dan setelah Hazrat Abu Bakar, siapa? Hazrat Aisyah berkata,
Hazrat Umar. Orang-orang bertanya. Setelah Hazrat Umar, Hazrat Aisyah berkata, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Ini adalah riwayat Sahih Muslim. Di dalam riwayat lain, Abdullah bin Syakik bertanya kepada Hazrat Aisyah bahawa siapakah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di antara para sahabat beliau. Hazrat Aisyah berkata, Hazrat Abu Bakar. Dia bertanya lagi bahawa siapakah selepas Hazrat Abu Bakar. Hazrat Aisyah berkata, Hazrat Umar. Dia bertanya, siapakah selepas Hazrat Umar. Hazrat Aisyah berkata, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian dia bertanya, siapakah selepas itu. Perawi berkata bahawa kemudian Hazrat Aisyah terdiam. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib menulis dalam Sirat Khatamun Nabiyyin bahawa di mata Hazrat Aisyah, Abu Ubaidah memiliki kedudukan yang tinggi sehingga beliau mengatakan bahawa jika Abu Ubaidah masih hidup setelah kewafatan Hazrat Umar, maka dia akan menjadi khalifah. Dalam satu riwayat, bahawa Hazrat Umar berkata pada saat menjelang kewafatannya bahawa jika Hazrat Ubaidah masih hidup hari ini, maka saya akan mengangkatnya sebagai khalifah selanjutnya. Dan jika Tuhanku bertanya kepadaku, mengapa dia yang diangkat, saya akan menjawab, saya telah mendengar dari Nabi engkau SAW bahawa Abu Ubaidah adalah orang yang terpercaya ataupun seorang yang amin di kalangan umat ini. Sebab itulah saya telah menjadikannya sebagai pengganti saya. Ketika Hazrat Abu Ubaidah beriman, ayahnya telah banyak memberikan kesusahan kepada beliau. Beliau juga termasuk di antara mereka yang berhijrah ke Habsyah. Ketika Hazrat Abu Ubaidah berhijrah ke Madinah, beliau melihat wajah Nabi SAW dan nampak begitu bersemangat. Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu maju ke depan dan memeluk beliau. Dan beliau kemudian tinggal di rumah Hazrat Kalsum bin Hidam. Bukan Ummi Kalsum, tapi tinggal di rumah Hazrat Kalsum bin Hidam. Ada berbagai riwayat tentang jalinan persaudaraan Hazrat Abu Ubaidah yang boleh didapati. Menurut beberapa riwayat, Rasulullah SAW mempersaudarakan Hazrat Abu Ubaidah dengan Hazrat Salim yang merupakan hamba sahaya yang dibebaskan oleh Hazrat Abu Huzaifah. Menurut beberapa orang lainnya, Rasulullah SAW telah mempersaudarakan beliau dengan Hazrat Muhammad bin Maslamah. Dan menurut beberapa riwayat lain, persaudaraan beliau dengan Hazrat Sa'ad bin Mu'az. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah ikut serta dalam peperangan Badar, Uhud dan semua peperangan lainnya bersama dengan Rasulullah SAW. Pada masa peperangan Badar, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah berumur 41 tahun. Pada hari peperangan Badar, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah datang ke medan perang di pihak umat Muslim dan bapa beliau Abdullah datang ke medan perang di pihak orang-orang kafir. Bapa dan anak berhadapan satu dengan yang lain. Sang bapa ingin menjadikan anaknya sasaran selama peperangan, namun Hazrat Abu Ubaidah terus mengalah dan terus menghindar ke satu sisi. Tetapi sang bapa tidak menyerah dan berusaha untuk macam mana pun caranya untuk membunuh anaknya itu. Beliau juga berkesempatan untuk membunuh sang ayah, tetapi beliau terus berusaha untuk menghindari sang ayah. Beliau tidak membunuhnya dan beliau sendiri terus menghindar. Ketika Hazrat Abu Ubaidah melihat bahawa bapanya tidak mahu melepaskannya, maka beliau dikuasai oleh semangat tauhid, sehingga beliau sudah tidak mempedulikan tali kekerabatan lagi.
ketika beliau melihat bahawa bapa beliau bertekad kuat ingin membunuhnya dengan didasari semata-mata kerana saya telah beriman kepada tauhid. Kemudian pada akhirnya Abdullah, bapanya Abu Ubaidah, terbunuh di tangan anaknya sendiri, iaitu Abu Ubaidah terpaksa membunuh bapanya sendiri. Pada hari peperangan Uhud, Abdullah bin Kamiyah melemparkan batu dengan kuat ke arah Rasulullah SAW yang telah melukai wajah Rasulullah SAW dan telah menyebabkan dua gigi beliau SAW syahid ataupun patah, yang telah membuatkan dia berteriak, "Lihatlah aku Ibnu Kamiyah." Rasulullah SAW mengelap darah dari wajah beliau yang diberkati dan berkata, "Semoga Allah mempermalukanmu." Perawi mengatakan, kemudian itulah yang terjadi, bahawa Allah mengirimkan kepadanya seekor kambing gunung yang terus-menerus menanduknya dengan tanduknya sehingga menjadikannya berkeping-keping. Berkenaan kejadian ini, Hazrat Aisyah meriwayatkan bahawa Hazrat Abu Bakar menerangkan, pada hari peperangan Uhud, ketika sebuah batu dilemparkan ke wajah Rasulullah SAW, saya merasa lemparan itu begitu kuatnya sehingga dua rantai topi beliau SAW sendiri terputus. Kemudian Hazrat Abu Bakar berkata lagi, saya segera berlari kepada Rasulullah SAW dan saya melihat seorang lelaki berlari dengan pantas ke arah Rasulullah SAW seolah-olah dia sedang terbang. Kerana itu saya berdoa, "Ya Allah, jadikanlah orang ini sebagai penyebab kebahagiaan, yakni apa yang sedang berlari dengan pantas ini, jadikan ianya penyebab kebahagiaan bagi Nabi SAW dan untuk kami juga." Ketika kami sampai kepada Rasulullah SAW, saya melihat dia yang mendahului saya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Dia berkata kepada saya, "Wahai Abu Bakar, saya memohon kepadamu, demi Allah, biarlah saya yang mengeluarkan rantai ini dari wajah Rasulullah SAW yang diberkati." Jadi beliau menggigit rantai untuk dikeluarkan dari rahang Rasulullah SAW. Hazrat Abu Bakar bersabda, saya mengizinkan beliau untuk melakukannya. Jadi Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah menarik salah satu dari dua rantai tersebut dengan giginya dan mencabutnya dengan begitu kuat sehingga beliau terjatuh ke tanah dengan punggungnya. Begitu kuatnya beliau terjatuh sehingga salah satu gigi depan beliau patah. Kemudian beliau menggigit rantai satu lagi dengan giginya dan mencabutnya dengan sangat kuat sehingga gigi depan beliau yang lain juga patah. Pada saat peperangan Uhud, Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah adalah salah satu dari orang-orang yang tetap teguh dengan Nabi Muhammad SAW ketika orang-orang semua beredar. Ketika satu perjanjian ditulis pada kesempatan perjanjian Sulh Hudaibiyah di bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah, dua salinan perjanjian itu disiapkan dan ditandatangani oleh beberapa pemegang jawatan dari kedua belah pihak, iaitu pihak Muslim dan pihak Quraisy Mekah sebagai saksi. Di antara mereka yang menandatangani di pihak umat Muslim adalah Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, Hazrat Utsman, Hazrat Abdullah Rahman bin Auf, Hazrat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Rasulullah SAW mengirim Abu Ubaidah bin Jarrah ke banyak seraya, yakni ekspedisi. Bentuk jamak dari sariyah ialah saraya, yang artinya Nabi SAW telah mengutus beliau dalam satu ekspedisi peperangan. Sariyah menuju ke Zulkishash. Sariyah ini telah dikirim pada bulan Rabiul Akhir tahun ke-7 Hijrah. Hazrat Sahib Zaza Mirza Bashir Ahmad Sahib MA menulis dalam bukunya Sirah Khatamun Nabiyyin bahawa di bulan Rabiul Awal, di dalam bulan Rabiul Akhir, Nabi SAW
telah mengirim Muhammad bin Maslamah al-Ansari sebagai pemimpin Syariah ke Zulqishash yang jaraknya 24 batu dari Madinah, di mana tempat Banu Sa'labah tinggal pada masa itu. Ketika Hazrat Muhammad bin Maslamah dan 10 sahabatnya tiba di sana pada waktu malam, mereka melihat 100 pemuda suku ini telah siap untuk berperang. Kelompok ini 10 kali ganda lebih banyak daripada rombongan para sahabat. Hazrat Muhammad bin Maslamah segera berbaris di depan pasukan ini. Jika mereka pergi dengan niat untuk perang, tentu jumlah mereka tidak akan sedikit. Lalu terjadi saling panah memanah di antara kedua belah pihak di dalam kegelapan malam. Setelah itu, para kufar menyerang segelintir sahabat itu, dan kerana jumlah mereka sangat ramai, sehingga 10 orang sahabat Islam ini syahid dalam satu gerakan penyerangan. Semua sahabat Hazrat Muhammad bin Maslamah menjadi syahid, tetapi Hazrat Muhammad bin Maslamah sendiri terselamat. Kerana kufar menganggap beliau sudah syahid seperti yang lainnya, maka mereka membiarkan beliau dan mengambil pakaian beliau. Mungkin sahaja Hazrat Muhammad bin Maslamah syahid terlantar di situ, namun kebetulan seorang Muslim lalu di situ dan dia mengenali beliau, lalu mengangkat beliau dan membawa beliau ke Madinah. Ketika Rasulullah SAW mengetahui kejadian ini, beliau SAW mengirim Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah yang berasal dari kabilah Quraisy dan merupakan salah seorang sahabat besar ke Zulqishash untuk menuntut balas apa yang terjadi pada Hazrat Muhammad bin Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan dikarenakan pada saat itu Rasulullah SAW juga telah mendapat khabar bahawa orang-orang Banu Sa'labah ingin menyerang kampung-kampung di sekitar Madinah. Oleh itu Rasulullah SAW mengirim pasukan terdiri dari 40 sahabat yang kuat yang dipimpin oleh Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu ta'ala anhu, dan memerintahkan supaya mereka berangkat malam itu juga supaya sampai di sana pada waktu pagi. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah melaksanakan perintah tersebut dan tepat pada waktu solat subuh beliau menyerang mereka dengan tiba-tiba, sehingga dengan serangan tiba-tiba seperti itu mereka ketakutan, dan setelah sedikit pertempuran mereka pun lari dan menghilang dalam bukit-bukit di dekat situ. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah menguasai harta ganimat dan kembali ke Madinah. Serangan ini dilancarkan untuk membalas kezaliman dan memberi hukuman. Syariah yang kedua adalah yang disebut dengan nama Zatus Salasil. Syariah ini disebut Zatus Salasil kerana musuh mengikat diri mereka satu sama lain dengan rantai supaya mereka berperang bersama-sama dan supaya tidak ada yang lari. Yakni supaya mereka boleh berperang dengan satu baris atau apapun bentuk barisannya, yang penting mereka tetap bersama. Salah satu sebabnya juga adalah bahawa di tempat itu dulunya ada sebuah mata air yang bernama Al-Salsal. Menurut sebahagian riwayat, ianya terjadi pada tahun 8 Hijrah, sedangkan menurut sebahagian riwayat lain pada 7 Hijrah. Rasulullah SAW mendapat khabar bahawa orang-orang dari kabilah Banu Khaza'ah berancang menyerang Madinah. Rasulullah SAW mengirim Hazrat Amr bin As dengan 300 muhajirin dan ansar beserta 30 kuda untuk menghukum mereka. Tempat ini jaraknya 10 hari perjalanan dari Madinah. Setibanya di wilayah Banu Khaza'ah, Hazrat Amr bin As radhiyallahu ta'ala mengirim pesan dari sana kepada Rasulullah SAW bahawa jumlah musuh sangatlah ramai. Oleh kerana itu, mohon dikirim pasukan tentera tambahan. Sejurus menerima pesanan ini, Rasulullah SAW mengirim 200 lashkar muhajirin dan ansar yang dipimpin oleh Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah untuk membantu dan memerintahkan beliau untuk menemui Hazrat Amr dan jangan berselisih. Yakni apapun keputusan yang diambil harus dilaksanakan bersama-sama.
Ketika pasukan tentera ini bertemu dengan pasukan tentera Hazrat Amr bin As, maka timbul persoalan siapa yang akan menjadi pemimpin seluruh lashkar. Meskipun dari segi kedudukan Hazrat Abu Ubaidah lebih berhak untuk menjadi pemimpin, namun ketika Hazrat Amr bin As berkeras untuk menjadi pemimpin semua tentera, maka Hazrat Abu Ubaidah menerimanya dengan hati yang gembira, kerana ini juga adalah perintah Rasulullah SAW untuk tidak berselisih. Dan di bawah kepimpinan beliau, Hazrat Abu Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhu berperang dengan penuh gagah berani sehingga musuh pun kalah. Setelah kemenangan ini, ketika kembali ke Madinah, Rasulullah SAW mendengar perihal keitaatan Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau SAW bersabda, rahimahullah Abidah, yakni semoga Allah Ta'ala merahmati Abu Ubaidah kerana dia telah menegakkan standard keitaatan ini. Kemudian Syariah Siful Bahar. Ini semua adalah syariah atau ekspedisi, yakni perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah SAW. Syariah ini dikirim pada 8 Hijrah ke daerah pantai yang dihuni oleh satu kabilah Banu Jahina. Syariah ini juga disebut dengan Jaisul Khabat. Sebab diberikan nama ini adalah kerana kekurangannya makanan. Para sahabat terpaksa makan daun-daunan pokok yang disebut khabat. Makna lain dari khabat adalah membotakkan daun. Tentang syariah ini disebutkan dalam Sahih Bukhari bahawa Hazrat Jabir meriwayatkan Rasulullah SAW mengirim kami yang terdiri dari 300 penunggang kuda. Pemimpin kami adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kami berjaga di situ untuk mengawal kafilah pedagang Quraisy. Di sini tidak ada maksud untuk memerangi kafilah Quraisy. Kami bermukim di tepi pantai selama setengah bulan dan kami sangat kelaparan, sehingga kan kami makan daun-daunan. Ada ketikanya askar yang berangkat ke Syariah bukan dengan niat berperang, melainkan ada maksud lain. Dan kadang-kadang juga terpaksa menghadapi peperangan. Keduanya disebut Syariah, dan ini adalah satu tugas yang tidak disertai oleh Rasulullah SAW. Bagaimanapun juga diriwayatkan bahawa sehinggakan kami juga makan daun-daunan. Oleh sebab itu, pasukan ini disebut Jaisul Khabat. Pada saat itu, laut menghanyutkan seekor binatang untuk kami yang disebut ambar, yakni seekor binatang yang sudah mati keluar dari laut atau keluar sampai ke darat dan mati kerana tidak boleh hidup tanpa air. Pendek kata, diriwayatkan bahawa seekor binatang terdampar di pinggir pantai dan binatang itu adalah seekor ikan yang sangat besar. Kami makan dagingnya sehingga setengah bulan dan menyapukan lemaknya ke badan kami sehingga badan kami kembali menjadi segar seperti sebelumnya. Hazrat Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang rusuknya lalu mendirikannya, dan beliau menarik seorang yang paling tinggi yang ada bersama beliau ketika itu. Dan satu kali Sufyan bin Aina meriwayatkan seperti berikut bahawa beliau mengambil salah satu tulang rusuknya lalu mendirikannya. Kemudian beliau memilih seseorang sekali dengan untanya, kerana begitu tingginya tulang tersebut sehingga penunggang itu pun dapat lalu di bawahnya. Hazrat Jabir juga meriwayatkan bahawa dari antara lashkar ada seseorang yang menyembelih 3 unta selama 3 hari untuk orang-orang makan. Kemudian Hazrat Abu Ubaidah melarangnya. Dan Amr bin Dinar berkata, Abu Saleh Zakwan mengatakan kepada kami bahawa Qais bin Sa'ad meriwayatkan dari bapanya
bahawa aku juga ada dalam pasukan tentera itu dan kami kelaparan. Maka Hazrat Abu Ubaidah berkata, sembelihlah unta. Saya pun menyembelih unta. Kemudian diriwayatkan bahawa mereka lapar lagi. Hazrat Abu Ubaidah berkata, sembelihlah unta. Saya pun menyembelih unta. Kemudian mereka lapar lagi. Hazrat Abu Ubaidah berkata, sembelihlah unta. yakni unta-unta yang dibawa untuk ditunggangi dan mungkin juga membawa barang. Sekarang keadaan sudah sedemikian rupa sehingga mereka terpaksa menyembelihnya untuk makan. Diriwayatkan saya pun menyembelih unta. Qais berkata kemudian mereka lapar lagi. Hazrat Abu Ubaidah yang tadinya memerintahkan untuk menyembelih unta, sekarang beliau melarang untuk menyembelih unta. Dalam riwayat lain diriwayatkan bahawa Hazrat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, kami ikut berangkat dengan Lashkar Jaisul Khabat dan Amir kami adalah Hazrat Abu Ubaidah. Kami sangat kelaparan dan laut melemparkan seekor ikan yang sudah mati ke pantai. Bukan ikan hidup tapi sudah mati, dan kami belum pernah melihat ikan seperti itu, ikan yang sangat besar, mungkin ikan paus. Seperti itulah ciri-ciri yang diterangkan berkenaan ikan itu. Ikan itu disebut ambar. Kami makan dagingnya selama setengah bulan. Kemudian Hazrat Abu Ubaidah mengambil salah satu tulang ikan penunggang kuda dapat lalu di bawahnya. Ibnu Jurayj berkata, Abu Zubair juga mengatakan kepada saya bahawa beliau mendengar Hazrat Jabir berkata bahawa Hazrat Abu Ubaidah berkata, makanlah ikan ini. Meskipun sudah mati, tidak apa-apa, makanlah. Ketika kami sampai di Madinah, kami memberitahu tentang perkara ini kepada Nabi SAW bahawa ada seekor ikan yang sudah mati dan kami memakannya kerana darurat. Beliau SAW bersabda, rezeki yang Allah Ta'ala keluarkan, kamu makanlah darinya. Allah Ta'ala mengirimnya setelah melihat keadaan kamu semua. Tidak ada masalah kamu memakannya. Dan kalau masih ada bakinya, berikan juga kepada kami. Jika kamu ada membawanya bersama kamu. Salah seorang dari mereka memberikan sepotong daging ikan itu kepada Rasulullah SAW dan beliau SAW pun memakannya. Jadi ketika balik ke Madinah, mereka juga bawa lebihan daging ikan itu yang kemudian Rasulullah SAW juga menyantapnya. Hazrat Said Zainal Abidin Waliullah rahimahullah menulis berkaitan dengan Sariyah Saiful Bahar ini dalam syarahnya. Saiful Bahar juga disebut juga dengan khabat yang sudah disampaikan di atas, yakni salah satu gazwa ataupun peperangan yang bukan bertujuan untuk perang dengan sesiapa pun, melainkan orang-orang yang ikut dalam gazwa itu dikirim untuk melindungi kafilah pedagang. Menurut Ibnu Sa'ad, tugas ini terdiri dari 300 muhajirin dan ansar. Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah amirnya, dan gazwa ini terkenal dengan nama Gazwa Saiful Bahar. Lashkar pedagang dari Buhairah Qalzam selalu lalu dekat tempat itu. Yang dekat jalan Lashkar Buhairah Qalzam didirikanlah pondok keselamatan. Jadi dekat jalan yang biasa dilalui Lashkar pedagang Buhairah Qalzam didirikan sebuah pondok keselamatan. Itulah sebabnya disebut dengan Gazwa Saiful Bahar. Tujuan dikirimnya lashkar ini adalah untuk mendirikan sebuah pondok keselamatan di sana yang bertujuan untuk menjaga keamanan. Nanti akan tahu siapa yang harus dijaga keamanannya. Saif artinya tepi pantai. Ibn Sa'ad menulis secara ringkas tentang Sariyah ini dengan judul Sariyatul Khabat. Khabat berarti daun pokok. Disebabkan kehabisan bekalan makanan, maka para mujahidin terpaksa makan daun-daunan. Ibn Sa'ad menyebutkan bahawa peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab 8 Hijrah dan ini adalah masa Hadna, yakni masa perjanjian Hudaibiyah. Rasulullah SAW melihat untuk jangka panjang dan sebagai satu bentuk kewaspadaan, beliau SAW mengirim pasukan penjaga keamanan ke Saiful Bahar dan mendirikan pondok keselamatan di sana. Pasukan keamanan ini bertugas supaya tidak ada yang menghalang kafilah Quraisy yang datang dari Syam. Yakni kafilah dagang Quraisy yang datang dari negeri Syam dijaga supaya tidak ada yang mengganggu dan Quraisy tidak dapat membuat alasan tentang pelanggaran perjanjian. Waktu itu sudah ada perjanjian Hudaibiyah. Jangan sampai ada yang mengganggu mereka sehingga mereka boleh menjadikan alasan bahawa umat Islam telah menyerang kami. Maka dari itu perjanjian Hudaibiyah sudah berakhir.
Supaya tidak ada alasan seperti ini, maka untuk itu Rasulullah SAW mengirim lashkar supaya mendirikan pondok keselamatan di sana untuk menjaga kafilah Quraisy. Kemudian beliau menulis bahawa menurut Ibnu Sa'ad, tempat yang disebutkan di atas terletak sejauh 5 hari perjalanan dari Madinah. Jadi ini bukan bertujuan untuk berperang, melainkan lashkar ini dikirim untuk menjaga keamanan kafilah, sebagaimana yang saya katakan sebelum ini. Dan inilah usaha menjaga keperdamaian. Ketika sudah ada perjanjian, maka musuh sekalipun dijaga keselamatannya, supaya tidak ada alasan bagi kufar untuk memutuskan perjanjian. Tapi bagaimanapun juga takdir Allah Ta'ala yang berlaku. Kalaupun perjanjian ini dilanggar, maka kufarlah yang melanggarnya, sehingga natijahnya terjadilah Fatah Mekah. Hazrat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan bahawa pada hari Fatah Mekah, Rasulullah SAW datang masuk ke Mekah. Beliau SAW telah melantik Hazrat Zubair untuk memimpin satu lashkar, dan Hazrat Khalid bin Walid memimpin lashkar lainnya, dan melantik Hazrat Abu Ubaidah sebagai pemimpin lashkar yang berjalan kaki dan yang di lereng lembah. Rasulullah SAW berdamai dengan orang-orang Bahrain dengan syarat membayar cukai, dan Hazrat Ala bin Hazrami yang dilantik sebagai amir bagi mereka. Rasulullah SAW telah mengirim Hazrat Abu Ubaidah ke sana untuk mengambil cukai. Ketika Hazrat Abu Ubaidah balik dengan membawa cukai dan orang-orang mendapat tahu kedatangan beliau, maka mereka semua solat subuh di belakang Rasulullah SAW. Setelah selesai solat, ketika beliau SAW menoleh ke belakang dan melihat beliau, maka Rasulullah SAW tersenyum dan bersabda, "Nampaknya kamu semua telah mengetahui bahawa Abu Ubaidah membawa sesuatu." Orang-orang berkata, Ya wahai Rasulullah." Rasulullah SAW bersabda, "Maka berbahagialah dan berharaplah apa yang lebih baik bagi kamu. Saya tidak risaukan keadaan kamu ketika mengalami kesempitan, melainkan yang aku risaukan adalah ketika kamu mendapat kesenangan dengan hal duniawi, kemudian kamu mula berlomba-lomba dengan tamak. Semakin kamu tenggelam dalam keduniaan, diberikan kelebihan harta, lalu terjerumus dalam ketamakan, sehingga akhirnya itu dapat membinasakan kamu. Inilah yang aku takutkan. Saya tidak khawatir jika kamu semua kelaparan. Yang ku khawatirkan adalah jika kamu sibuk dengan keduniaan, sehingga jangan sampai kamu membinasakan dirimu sendiri dengan bersikap serakah. Inilah peringatan yang harus diingat oleh setiap orang. Sebagaimana kita saksikan pada masa ini, disebabkan tidak menghiraukan hal ini, kebanyakan umat Islam yang kepadanya mencurah wang datang di antaranya termasuk juga pada pemimpin-pemimpin kita yang paling depan dalam ketamakan dunia ini. Memang mereka menyebut nama Tuhan, namun yang menjadi keutamaan mereka adalah kekayaan duniawi dan kemegahan. Oleh kerana itu, kita seharusnya sentiasa mencermin keadaan diri kita. Sesuai dengan nubuatan Rasulullah SAW, harta akan datang. Namun disebabkan oleh harta tersebut, jangan sampai melupakan agama sendiri. Pada saat Hujatul Wida pada tahun 10 Hijrah, Hazrat Abu Ubaidah mengerjakan haji bersama Rasulullah SAW. Ketika kewafatan Rasulullah SAW, terjadi perdebatan di kalangan orang-orang. Apakah kuburan Rasulullah SAW perlu ada lahat atau tanpa lahat? Lalu Hazrat Abbas mengirim satu orang kepada Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah dan satu orang kepada Hazrat Abu Talha. Lalu diputuskanlah, di antara mereka siapa yang datang lebih dulu, maka akan dibuatkan kuburan sesuai dengan yang dikatakannya. Hazrat Abu Ubaidah biasa membuat kuburan tanpa lahat sesuai dengan cara kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Sedangkan Hazrat Abu Talha biasa membuat kuburan dengan lahat sesuai dengan cara kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Orang yang diutus kepada Abu Talha dapat berjumpa dengan Abu Talha, sedangkan orang yang diutus kepada Abu Ubaidah tidak dapat berjumpa dengan Abu Ubaidah. Kemudian datanglah Abu Talha dan dibuatkanlah kuburan dengan lahat untuk Rasulullah SAW. Sejurus setelah kewafatan Rasulullah SAW, terjadi perselisihan pendapat di antara Ansar dan Muhajirin dalam pemilihan khalifah. Berkenaan dengan ini terdapat keterangan dalam Sahih Bukhari, dan sebelum ini pun pernah saya sampaikan pada tema seorang sahabat. Namun akan lebih baik jika disampaikan lagi di sini kerana ia berkaitan dengan Hazrat Abu Ubaidah, bahawa selepas kewafatan Rasulullah SAW, kaum Ansar berkumpul di rumah Hazrat Sa'ad bin Ubadah.
Mereka berkata hendaknya ditetapkan satu amir dari antara kita dan satu lagi amir dari antara kamu, yakni Muhajirin. Lalu Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar dan Hazrat Abu Ubaidah pergi menemui mereka. Hazrat Umar mula hendak mengatakan sesuatu, namun Hazrat Abu Bakar melarangnya. Hazrat Umar meriwayatkan bahawa saya hanya ingin bercakap pada waktu itu kerana saya sudah menyiapkan satu pidato yang sangat saya sukai dan saya khawatir jangan sampai Hazrat Abu Bakar tidak mampu mengutarakan poin tersebut. Namun ketika Hazrat Abu Bakar berpidato, beliau menyampaikan pidato yang sangat luar biasa dan fasih, yang mana ianya paling unggul di antara semua pidato. Dalam pidatonya Hazrat Abu Bakar bersabda, kami Muhajirin adalah pemimpin sedangkan kamu Ansar merupakan pendukung kami. Mendengar hal itu, Hazrat Abu Hubab bin Munzir berkata, sama sekali tidak. Demi Tuhan kami sekali-kali tidak akan melakukan demikian. Akan dipilih satu amir dari antara kamu dan satu dari antara kami. Hazrat Abu Bakar bersabda, tidak. Kami adalah pemimpin dan kamu adalah pendukung kerana dari segi keturunan, bangsa Quraisy adalah bangsa Arab yang lebih tinggi dan lebih tua. Lalu Hazrat Abu Bakar mengusulkan dua nama, yakni Hazrat Umar atau Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau bersabda, bayatlah kamu semua kepada salah seorang di antara mereka berdua dan jadikanlah khalifah, yakni Hazrat Umar atau Hazrat Abu Ubaidah. Lalu Hazrat Umar berkata, tidak, kamilah yang akan biat kepada Tuhan kerana Tuhan adalah pemimpin kami dan Tuhan adalah yang terbaik di antara kami dan Tuhan adalah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Setelah mengatakan demikian, Hazrat Umar memegang tangan Hazrat Abu Bakar lalu biat di tangan Hazrat Abu Bakar. Kemudian orang-orang lain pun juga biat kepada Hazrat Abu Bakar. Demikianlah kedudukan Hazrat Abu Ubaidah dalam pandangan Hazrat Abu Bakar, yakni nama beliau dicalonkan untuk menjadi khalifah. Demikian pula seperti yang telah disampaikan tadi bahawa Hazrat Umar bersabda, jika seandainya Hazrat Abu Ubaidah masih hidup, maka saya akan calonkan beliau untuk menjadi khalifah berikutnya. Kerana sesuai dengan ucapan Rasulullah SAW, beliau adalah seorang yang amin, yakni yang jujur di dalam umat beliau. Maksud saya bukan berdasarkan ucapan tetapi berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika terjadi perdebatan perihal khilafat. Maka Hazrat Abu Ubaidah berkata kepada kaum Ansar, wahai kelompok Ansar, kamu adalah orang-orang yang paling pertama memberikan pertolongan. Jangan sampai sekarang kamu pula yang menjadi orang yang paling pertama menciptakan perselisihan. Ketika Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu terpilih sebagai khalifah, beliau telah menyerahkan tanggungjawab untuk mengelola Baitul Mal kepada Hazrat Abu Ubaidah. Pada tahun 13 Hijrah, Hazrat Abu Bakar mengutus Hazrat Abu Ubaidah sebagai amir tentera menuju Syam. Ketika Hazrat Umar terpilih sebagai khalifah, beliau memberhentikan Hazrat Khalid bin Walid dari jawatan komander lalu melantik Hazrat Abu Ubaidah sebagai komander. Berkenaan dengan penaklukan Syam, terdapat keterangan bahawa pada tahun 13 Hijrah terjadi pertempuran dengan pasukan Rom. Salah satu pemimpin pasukannya adalah Hazrat Yazid bin Abu Sufyan. Yazid juga merupakan nama salah seorang anak Abu Sufyan yang menyerang dari sebelah timur Ardan. Kedua Hazrat Syarjil bin Hasanah yang menyerang dari arah Balqa. Ketiga dipimpin oleh Hazrat Amr bin Ash yang menyerang dari arah Palestin memasuki Syam. Keempat dipimpin oleh Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah yang menyerang ke arah Hims. Hazrat Abu Bakar bersabda, ketika mereka semua sudah berkumpul di satu tempat, maka yang bertindak sebagai komander adalah Hazrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Setiap pasukan terdiri dari 4,000 laskar, sedangkan laskar Abu Ubaidah berjumlah 8,000 laskar. Ketika laskar mula nak berangkat, Hazrat Abu Bakar bersabda kepada para komander laskar, dengarlah. Janganlah kamu menciptakan kesulitan pada diri sendiri dan juga kepada kawan-kawan. Janganlah menzahirkan kemarahan kepada kaummu sendiri dan juga kawan-kawan. Mintalah musyawarah dari mereka dan bersikap adillah. Jauhilah ketidakadilan dan kezaliman, kerana orang yang zalim tidak pernah mendapatkan kejayaan dan tidak pernah melihat wajah keberhasilan. Dan jika kamu telah berhadapan dengan musuh, maka janganlah membalikkan punggungmu, kerana Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang melarikan diri pada hari itu, maka murka Tuhan akan menimpanya dan tempat tinggalnya nanti adalah Jahanam. Kecuali mereka yang merubah tempatnya untuk berperang atau ingin mempertahankan hubungan dengan kawan-kawannya.
Sebagaimana tertulis dalam Al-Quranul Karim di dalam surah Al-Anfal ayat ke-17, berfirman, dan jika kamu mendapatkan kemenangan ke atas musuh, maka janganlah membunuh anak kecil, orang tua dan wanita, janganlah memusnahkan haiwan, janganlah melanggar janji, janganlah melanggar perjanjian setelah membuatnya. Pertama-tama Hazrat Abu Ubaidah telah menaklukkan kota Ma'ab di Syam. Penduduk di situ ajak berdamai dengan syarat membayar cukai. Selepas itu beliau mengarahkan tujuan ke Jabiah. Setibanya di sana beliau melihat ternyata tentera Rom dengan jumlah besar telah siap untuk berperang. Lalu Hazrat Abu Ubaidah menyampaikan permohonan kepada Hazrat Abu Bakar untuk mengirimkan tambahan pasukan untuk membantu. Hazrat Abu Bakar bersabda kepada Hazrat Khalid bin Walid yang saat itu sedang melakukan misi di Iraq, tinggalkan setengah pasukan lashkar di bawah komando Musanna bin Haris, kemudian berangkatlah untuk membantu Hazrat Abu Ubaidah. Hazrat Abu Bakar menulis surat kepada Hazrat Abu Ubaidah bahawa saya telah menetapkan Khalid sebagai amir. Saya tahu bahawa Tuan adalah lebih baik dan afdal daripada Khalid. Isi lengkap surat tersebut adalah sebagai berikut. Hamba Allah Atik bin Abu Kahafah, yakni Atik adalah nama asal Hazrat Abu Bakar dan Abu Kahafah adalah nama bapa beliau. Surat dari hamba Allah Atik bin Abu Kahafah untuk Abu Ubaidah bin Jarrah. Semoga keselamatan dari Allah Ta'ala tercurah kepada engkau. Saya telah menyerahkan komando tentera di Syam kepada Khalid bin Walid. Tuan janganlah menentangnya. Dengar dan taatlah padanya. Saya telah menetapkan kamu sebagai wali. Saya tahu bahawa Tuan lebih baik darinya. Tetapi menurut hemat saya, kemahiran yang dimiliki oleh Khalid dalam hal pensenjataan dan strategi perang lebih banyak darimu. Semoga Allah Ta'ala mengarahkan Tuan dan saya kepada jalan yang benar. Hazrat Abu Bakar menulis, Hazrat Khalid bin Walid menulis surat kepada Hazrat Abu Ubaidah dari Hira, sebuah kota di Iraq. Semoga keselamatan dari Allah tercurah kepada Tuan. Hazrat Abu Bakar telah memerintahkan saya untuk berangkat menuju ke Syam. Beliau menyerahkan tampuk kepimpinan kepada saya. Demi Tuhan, saya tidak pernah meminta hal tersebut dan saya pun tidak berhasrat untuk mendapatkannya. Kedudukan Tuan adalah seperti sebelumnya. Kami tidak akan bersikap tidak patuh kepada Tuan dan kami pun tidak akan memutuskan sesuatu dengan mengenepikan Tuan. Tuan adalah pemimpin pasukan Islam. Kami tidak dapat mengingkari keutamaan Tuan dan kami tidak dapat mengenepikan mesyuarah Tuan. Cuba perhatikan bagaimana kualiti orang mukmin dari kedua belah pihak dizahirkan keitaatan dengan penuh kerendahan hati. Perang Ajnadain terjadi pada Jumadil Awal 13 Hijrah di Ajnadain, merupakan nama sebuah desa dari daerah sekitar Palestin. Di tempat tersebut terjadi peperangan antara pasukan Muslim dengan 100,000 tentera Rom. Dalam riwayat dikatakan yang bertindak sebagai komander tentera Ajnadain adalah saudara Kaisar Rom Hercules yang bernama Tudor. Hampir 35,000 pasukan Muslim telah mengalahkan 100,000 tentera Rom dan berhasil menaklukkan Ajnadain. Setelah penaklukan Ajnadain, pasukan Muslim telah mengepung pihak musuh. Kisah selengkapnya adalah sebagai berikut. Pada bulan Muharram 14 Hijrah, pasukan Muslim mengepung Damaskus, Damsyik, ibu kota Syria, dan termasuk salah satu kota yang sangat tua di dunia. Pengepungan ini berlangsung selama 6 bulan. Pihak musuh menutup pintu gerbang benteng kota. Untuk itu, 5 komander pasukan Muslim mengepung kota tersebut bersama pasukannya. Hazrat Abu Ubaidah bersama tenteranya berada di pintu gerbang sebelah timur. Hazrat Khalid bin Walid berada di pintu gerbang sebelah barat. 3 komandan lainnya ditugaskan mengepung pintu-pintu gerbang lainnya. Pasukan Rom secara perlahan-lahan keluar dan melakukan serangan, namun setelah itu kembali lagi masuk lalu menutup pintu gerbang. Mereka berharap Kaisar Rom akan mengirimkan bantuan, namun kesiapsiagaan pasukan Muslim telah memusnahkan harapan itu. Satu malam ketika terjadi pesta, sehingga para penjaga pintu gerbang pun ikut dalam pesta tersebut dan lalai dari penjagaannya. Lalu Hazrat Khalid bin Walid bersama dengan pasukannya dapat memanjat benteng dan memasuki kota dan membuka pintu gerbangnya. Dengan cara inilah mereka masuk ke dalam kota.
Melihat itu, pihak musuh mengajak Hazrat Abu Ubaidah berdamai yang ketika itu sedang berada di pintu gerbang kota arah lain. Namun Hazrat Khalid tidak mengetahui khabar tersebut sehingga beliau terus-menerus melakukan penyerangan. Pihak musuh datang menemui Hazrat Abu Ubaidah dan memohon kepada beliau supaya menyelamatkan mereka dari serangan Khalid. Akhirnya kedua komander tersebut bertemu di tengah kota, lalu dilakukanlah perdamaian dengan pihak musuh kerana Hazrat Abu Ubaidah telah membuat janji damai. Ma'arkah Fail adalah satu kota di Syam. Setelah menaklukkan Damsyik, pasukan Muslim meneruskan perjalanan. Ternyata pasukan Rom telah berkumpul di daerah Bisan, sedang bersiap-siap untuk menyerang pasukan Muslim. Pasukan Muslim memasang kemah di Fail untuk menghadapi mereka. Untuk menawarkan perdamaian, komander tentera Rom mengirim dutanya kepada Hazrat Abu Ubaidah. Ketika duta itu sampai di kawasan tentera Muslim, dia melihat tidak adanya perbezaan di antara komandan dengan pasukan biasa, baik yang berjawatan tinggi atau rendah, semua duduk bersama. Akhirnya duta itu terpaksa menanyakan kepada seseorang bahawa siapakah komander kamu. Orang-orang mengarahkan kepada seseorang yang berpenampilan sederhana yang sedang duduk di tanah. Lalu duta itu datang mendekati dan bertanya, apakah anda komander mereka? Hazrat Abu Ubaidah berkata, ya. Duta tadi menyampaikan tawaran bahawa mohon anda membawa pulang kembali tentera anda dan sebagai ganjarannya, setiap tentera anda akan mendapatkan 2 dulang emas, sedangkan komander akan mendapat 1000 dinar dan khalifah kamu akan dihadiahkan 2000 dinar. Hazrat Abu Ubaidah menolak tawaran tersebut. Beliau berkata, kami datang bukan untuk mendapatkan wang atau datang untuk mendapatkan harta. Kami datang untuk meninggikan kalimah Allah. Duta musuh itu pergi meninggalkannya dengan memberikan ancaman. Melihat sikapnya seperti itu, Hazrat Abu Ubaidah memerintahkan tenteranya untuk bersiap dan pada keesokan paginya, kedua pasukan terlibat dalam peperangan. Hazrat Abu Ubaidah sendiri berada di tengah-tengah para tentera dan memimpin para tentera dengan penuh kebijaksanaan sehingga walaupun jumlah tentera Islam yang sedikit telah dapat mengalahkan tentera Rom dan natijahnya seluruh wilayah Ardan dapat ditaklukkan oleh tentera Muslim. Setelah penaklukan Fahal, Hazrat Abu Ubaidah melanjutkan perjalanan ke Hims, kota terkenal di Syam dan tempat strategik untuk peperangan dan politik. Di perjalanan melalui kota Balbak, kota lama di Lubnan yang jaraknya 3 malam perjalanan dari Damsyik. Kota tersebut merupakan markas besar penyembahan berhala. Tahu-tahu penduduk di sana telah memohon perdamaian dalam menghadapi Hazrat Abu Ubaidah dan itu dipersetujui dengan syarat membakar cukai. Selepas itu tidak terjadi peperangan di antara Hazrat Abu Ubaidah dengan mereka dan mereka membayar cukainya dan diterima dan mereka diberikan kebebasan untuk tetap menganut agama lamanya. Hazrat Abu Ubaidah menuju ke Hims dan melakukan pengepungan di sana. Hazrat Khalid bin Walid pun bersama beliau. Para penduduk kota mengharapkan bantuan ketenteraan dari Kaisar. Untuk itu mereka siap untuk menghadapi tentera Muslim. Namun ketika mereka telah berputus asa kerana tidak mendapatkan bantuan dari Kaisar, mereka pun melakukan gejatan senjata dan mengajukan perdamaian yang telah dipersetujui oleh pihak Muslim. Mereka diberikan perlindungan atas nyawa dan harta mereka dengan damai dan tempat ibadah dan rumah-rumah mereka dilindungi. Tempat tinggal mereka dilindungi dan tempat ibadat mereka juga dilindungi dan mereka yang tetap teguh dalam agama mereka telah ditetapkan cukai ke atas mereka, yakni diberikan kebebasan untuk tetap teguh dalam agamanya namun perlu membayar cukai. Fatah Lazikiyah. Setelah itu, tentera Islam mengepung Lazikiyah, sebuah kota di Syam yang terletak di tepi pantai dan termasuk sebagai daerah sekitar Hims. Dari segi penjagaan, Lazikiyah sangat hebat. Penduduk kotanya memiliki stok barang-barang keperluan harian yang banyak. Untuk itu, mereka tidak khawatir dengan pengepungan tersebut. Hazrat Abu Ubaidah melakukan satu rencana baru untuk menaklukkan mereka. Pada malam hari, beliau memerintahkan untuk menggali lubang yang banyak lalu menutupnya dengan rumput. Dan pada pagi harinya menghentikan pengepungan kemudian berangkat ke Hims. Hal itu memperlihatkan
Hal itu memperlihatkan bahawa kami akan pergi menghentikan pengepungan dan setelah menutupnya dengan rumput lalu tentera berangkat pergi. Setelah mengetahui dihentikannya pengepungan, para penduduk dan pasukan musuh merasa gembira lalu dengan tenang mereka segera membuka pintu gerbang kota. Di sisi lain, Hazrat Abu Ubaidah kembali bersama tenteranya pada malam hari. Mereka bersembunyi di lubang-lubang yang nampak seperti gua. Ketika pintu gerbang kota dibuka pada pagi hari, pasukan Muslim melakukan serangan secara tiba-tiba dan masuk ke dalam kota dan dapat menaklukkannya. Kisah selanjutnya insya-Allah akan diterangkan di masa akan datang. Saat ini kita harus banyak-banyak berdoa untuk para Ahmadi di Pakistan. Semoga Allah Ta'ala melindungi mereka dari kejahatan para maulwi dan para petugas-petugas kerajaan. Saat ini sedang bertiup lagi badai penentangan di Pakistan. Mereka yang sepatutnya memelihara peraturan sekarang bukan hanya tidak mengenal keadilan, bahkan sudah kehilangan harga dirinya. Mereka mengikuti apa saja yang dikatakan oleh para maulwi. Menurut saya mereka melakukan itu mungkin untuk menyelamatkan jiwanya, kerana dengan begitu mungkin mereka akan tetap dapat bertahan dalam tampuk kekuasaannya. Namun mereka tidak menyadarinya. Perlu untuk selalu diingat bahawa inilah yang akan menjadi penyebab kehancurannya. Apapun kita telah biasa melalui masa-masa sulit ini sejak dulu, saat ini pun insya-Allah kita akan melaluinya dengan melihat pertolongan Tuhan. Namun jika mereka tidak menghentikan perbuatannya ini, maka kebinasaan mereka sudah dipastikan. Ketika ini para Ahmadi harus banyak-banyak berdoa semoga Allah Ta'ala menjauhkan kesulitan ini. Tingkatkanlah hubungan peribadi dengan Allah Ta'ala, khususnya para Ahmadi Pakistan. Begitu juga para Ahmadi di berbagai negara yang berasal dari Pakistan. Semoga pertolongan Allah Ta'ala segera datang sehingga para Ahmadi di Pakistan dapat terbebas dari penderitaan ini.